ribbon emas ya. Jadi ribbon emas ni sebagai tanda, sebab ribbon emas dikenali secara universalnya sebagai lambang kanser kanak-kanak. Jadi selama sebulan ni insya-Allah kita ada pelbagai aktiviti yang kami anjurkan sendiri dan juga yang akan dianjurkan oleh masyarakat. Jadi maknanya kita kempen ini bukan eksklusifly dianjurkan oleh China saja sebagai sebuah pertubuhan, tetapi oleh mana-mana pihak yang berminat untuk menyokong kesedaran kanser kanak-kanak ni. Jadi kami ada, contohnya ada besok, kita ada satu kumpulan penunggang basikal. Mereka akan menunggang basikal sejauh 1,700 km selama 11 hari sehingga tarikh 31 Ogos ni, untuk meningkatkan kesedaran masyarakat tentang kanser kanak-kanak ini dan juga untuk mendapatkan dana untuk menyokong penyakit kanser kanak-kanak. Jadi boleh tengok dia panggil grup ni panggil Tour di Peninsula. Jadi 1,700 km kalau tak silap saya 8 orang akan menunggang. Kita ada juga tadika. Rangkaian tadika Al-Fatih di Bandar Puteri Bangi telah pun bersetuju untuk menjadikan ini sebagai satu aktiviti untuk meningkatkan kesedaran anak-anak didik mereka tentang kasih sayang. Kita ada pemain-pemain golf yang akan bermain golf dan akan menumpukan kutipan sumbangannya kepada kanser kanak-kanak. Kita ada juga masjid-masjid dan surau-surau yang akan mengadakan solat hajat. Sebab anak-anak ni semua perlu sokongan daripada pelbagai aspek. Kewangan tu satu, tapi dia perlu sokongan spiritual, dia perlukan sokongan kita panggil pendidikan di sekolah-sekolah. Sebab macam contoh Tasnim, kalau sekolah terpaksa bercuti. Anak saya dulu pun kena kanser, kena 2 tahun tak bersekolah. Jadi dia punya ruang lingkup sokongan tu sangat luas sebenarnya. Itu sebabnya kita menganjurkan China Gold Ribbon Campaign. Cuma apabila kita cerita tentang kanser kanak-kanak ini, mungkin ramai yang tidak tahu apakah jenis-jenis kanser yang melibatkan mereka, dan perkara yang kita lihat dialami oleh pesakit-pesakit ini kadang-kadang menyebabkan kita terfikir apakah kehidupan mereka selepas itu, arah tujuannya. Mungkin dari bersama dengan Hafiz lah, survivor kanser Wilms ni, mungkin boleh ceritakan bila sebenarnya didiagnos sebagai pesakit kanser Wilms? Tahun yang saya kena tu 2009. Time tu awal tahun lah. Kira memang rasa denyut tu adalah. Lepas tu bila tanya mak, mak cakap apa ni, kena pergi inilah hospital lah, sebab yelah takut-takut kalau lagi teruk, lagi biarkan lagi teruk lah. Lepas tu memang pergi hospital tu, doktor buat kira full check lah. Takut. Lepas tu sekali jumpa yang ada ultrasound, dia check dekat bahagian pinggang tu, dia dapati yang ada kanser lah. Tak ada selnya. Ada ketumbuhan. Usia waktu itu berapa tahun? Time tu umur 12 tahun. Okey, baik. Bagi puan sendiri, anaknya ini masih kecil, Tasnim ni masih kecil, kini sudah pun bebas daripada ataupun sedang berjuang, masih dalam rawatan. Jadi kalau Hafiz itu sudah bebas daripada kanser Wilms, kalau Tasnim ini masih dalam rawatan. Jadi seawal didiagnos dan juga seawal penerimaan dan juga mendapat perkabaran itu, bagaimana puan menyediakan diri bersama dengan keluarga dan juga Tasnim untuk mempersiapkan diri untuk setiap perkara yang perlu dilalui selepas ini? Masa mula-mula tu dia first diagnose tu masa tahun 2018. Masa tu dia 5 tahun. Asalnya sebelum dia tu badan dia agak gempal lah. Jadi saya pun tak tahu yang dia ni ada sakit ke apa benda, sebab nampak aktif macam biasa kan. Lepas tu tiba-tiba masa hujung 2017 tu dia dah mula hilang selera makan macam tu. So waktu tu penerimaan tu macam biasalah budak-budak tak makan sangat, kadang-kadang ada certain time tak nak makan sangat macam tu kan. Lepas tu tiba badan dia susut. Benda ni tak pernah berlaku dalam keluarga. Jadi kita tak ada history benda-benda macam ni kan. Tak ada experience pun. Lepas tu bila bulan Mac 2018, bila dia dah susut sangat badan dia, saya perasan ada benjolan di sebahagian tubuh bahagian belakang, kat belakang tulang rusuk tu kan. Lepas tu terus bawa pergi ke SUKM.
Dan doktor pun warded tahan apa semua dan start tengok dengan dia punya blood pressure dia pun tinggi semua kan sebab buah pinggang kan. Dan doktor pun confirm waktu tu Worms tumor lah, sebuah pinggang tu sendiri menjadi tumor kan. Lepas tu waktu awal-awal tu memang rasa macam kanser apa ni kan. Memang berat lah, tapi pelan-pelan saya terpaksa dan suami dan anak-anak terpaksa pelan-pelan menerima hakikat dan terpaksa bagi tahu ke abang-abang dia. Sebab dia adik-adik ramai. Jadi yang bahawa adik ni tak apa sihat dan sakit itu bukan sakit biasa. Jadi mungkin Umi dan Abah akan kerap tak ada di rumah sebab jaga adik di ward apa semua macam tu kan. Dan mereka kena bersedia untuk menjaga adik-adik yang lain lah. Awal-awal tu memang sukar lah, tapi lama-lama memang air mata tu orang kata dah kering sampai. Itu biasalah kan. Tapi lama-lama kita mula pelan-pelan menerima dan mendapat kekuatan dan insya-Allah. Mula didiagnos pada tahun 2018. Jadi saya ini macam mana perkembangan Tasnim? Buah pinggang dibuang sebelah. Lepas tu selepas operation tu alhamdulillah waktu tu dia stage 1 je. So sebelum operation, sebelum remove dia keluarkan buah pinggang tu 4 kali kemo. Lepas tu operation surgery buang. Lepas tu 4 kali kemo lagi sebabnya stage 1 kan. Okey tu doktor kata pun macam kalau 10% je kot selalunya relapse, jarang-jarang lah stage 1 dia relapse kan. Tapi yalah kuasa Allah kan. Setahun selepas tu okey dia pergi sekolah macam biasa, check up macam biasa, ultrasound guided semua okey. Lepas tu tahun Oktober 2019 dia start nampak macam sesak nafas. Lepas tu pergi dan buat CT scan apa semua dan doktor jumpa dekat rupanya telah relapse ke paru-paru. Di sebelah kanan ada 2 tumor yang agak besar juga. Tinggal hanya bahagian kecil saja, bahagian atas yang boleh menampung oksigen tu. Lepas tu sebelah kiri ada tumor kecil tapi di bahagian tengah. Jadi terpaksa ikut kemo untuk relapse lah. Lebih berat dan drug dia pun lebih kuat kan. Dan dia terpaksa melalui 24 minggu protokol tu untuk 16 pusingan kemo. So mengambil masa dalam 6 bulan jugalah. Dengan demamnya, dengan apa semua sebab ubat dia agak kuat kan. Dan baru saja habis cycle yang terakhir tu sebulan lepas lah. So macam tu tak berani lagi sekolah pun sebab masih antibody tak kuat lagi kan. So Tasnim makan okey? Ada selera tak? Tak ada. Okey. Suka makan apa? Spaghetti. Okey, maknanya selera makan tu ada lah. InsyaAllah. Alhamdulillah dipermudahkan urusan. Alhamdulillah. Tuan Haji, ini sebenarnya kita nak tahu tentang peranan Cakna ni kerana mungkin keluarga yang menghadapi masalah ini dari segi psikologi, sokongan moral, malah dari segi keuangan pun turut menjadi satu faktor yang cukup besar juga kerana penyakit ini bukan sedikit jumlah rawatan itu. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa bagi untuk kosnya itu. Jadi bagaimana Cakna boleh membantu dalam hal ini? Kami punya bantuan bermula daripada saat pesakit mula masuk ke ward. Jadi umpamanya kalau di Hospital Chancellor Tuanku Mukhris tempat kami memberi khidmat, kami setiap pesakit akan menerima satu beg yang dipanggil starter kit. So dalam beg tu ada barang-barang keperluan asas untuk tinggal di ward. Itu sebagai tanda untuk kepada penjaga dan pesakit tadi bahawa mereka bukannya bersendirian. Ada orang yang telah lalui benda ni ingin menyokong mereka. Kemudian kita ada bantuan sara hidup untuk pesakit-pesakit daripada keluarga B40. Kita ada bantuan tambang sebab kadang-kadang bila dah habis rawatan di hospital dia kena berulang lagi. Berulang lagi untuk dapat rawatan. Jadi kadang-kadang ada yang duduk jauh sebab bila anak sakit, salah seorang daripada ibu atau bapa terpaksa berada di hospital sepanjang masa. Jadi ramai yang berhenti kerja pun. Jadi pendapatan biasanya akan terjejas. Jadi kami cuba menyokong di segi itu juga. Dan kita ada kumpulan sokongan dalam bentuk WhatsApp, Facebook yang mana kita sentiasa kami yang telah lalui pengalaman-pengalaman ini akan berkongsi dengan kawan-kawan yang baru saja masuk ke alam ini. Tadi kata dia kepompong itu.
Jadi kita bawa masuk dan kita bagi sokongan. Dan sebab tu juga kita suka untuk highlight dan bawa anak-anak yang telah pun Allah berikan pada dia peluang untuk dia meneruskan kehidupannya dengan bebas kanser. Macam Hafiz. Jadi kita bawa mereka supaya ibu bapa dan anak-anak, ada ibu bapa terutama dan anak-anak yang sakit tu nampak ada abang tu okey. Nampak kan? Jadi itu harapan. Sebab tu tema kita punya kempen ataupun Cakna Gold Ribbon kempen ini ialah kongsi harapan, kongsi kekuatan. Share hope, share strength. Itu kita punya tema. Okey. InsyaAllah. Ya. Kekuatan daripada mereka yang dah mengharunginya itu satu kekuatan untuk mereka yang sedang mengharungi juga. Tasnim dah besar nak jadi apa? Bomber. Okay, insyaAllah boleh. Hafiz sekarang ni sedang belajar atau? Saya tengah belajar lagi. Kiranya tahun nak masuk tahun 3 dekat Universiti Malaysia Kelantan. Kira dalam tahun depan ataupun 2 tahun depan akan habis lah. Ni abang bomba ni. Hafiz diisytiharkan bebas daripada kanser sebenarnya bila? Tahun 2014 time tu kiranya dah overall ni lah, kalau just start macam perawatan susulan tu setahun sekali. Dia start daripada 3 bulan, lepas tu 6 bulan, lepas tu baru setahun. Tapi sekarang macam mana? Maksudnya kalau 2014 kira-kira 6 tahun lah sudah berlalu. Jadi adakah Hafiz masih lagi memerlukan rawatan ataupun bagaimana? Rawatan tu just untuk cek je lah. Dia nak tahu macam kita punya update setiap tahun ni. Sebab kadang-kadang sebab yang saya kena time tu umur memang 12, lepas tu tahap keempat. So jadi dia takut ada efek kat bahagian lain kan. Lepas tu yang time tu ada juga mak cakap yang macam bila contohlah kalau macam dah tahap keempat kan, so jadi macam nak operate tu time tu nyawa memang 50-50 amat macam bernazar lah. Sebab yelah benda yang kita tak jangka kan. Lepas tu memang mak bernazar kira umur start Form 5 tu boleh pergi inilah, nak pergi umrah. Kira itu. Betul, alhamdulillah memang dah buatlah. Alhamdulillah, sebenarnya berkat dan doa daripada seorang ibu dan juga keluarga juga banyak membantu dan juga dipermudahkan urusan. Puan sendiri, ini kita lihat daripada situasi yang berlaku pada Hafiz, kemajuan perubatan sekarang ini memungkinkan untuk kita memudahkan urusan dan juga memberikan sedikit kelegaan kepada pesakit. Jadi puan sendiri, adakah sepanjang tempoh rawatan tu doktor-doktor juga turut menyarankan dan juga turut berbincang dengan puan tentang beberapa penemuan baru ataupun kaedah-kaedah rawatan baru yang boleh dicadangkan supaya boleh disesuaikan dengan keadaan Tasnim? Memang masa mula tu kita dengar bila doktor sebut je perkataan kemoterapi tu, macam satu batu besar jatuh, pam kan, kita rasa macam ya Allah, takutnya. Macam sebab stigma kemoterapi tu sebelum ni kita dengar macam negatif sangat, sangat menakutkan kan. Tapi saya ada juga tanya pendapat kawan-kawan yang lain, mereka pun ada yang kata why not you try kan. Sebab ada juga yang kesan pada kemoterapi tu alhamdulillah sampai sekarang dengan izin Allah semuanya dengan syarat positif, dengan syarat redha, sabar je kan. Tu kata okey tak apa, kita try. Lepas tu saya tanya juga pada kakak ipar apa semua kan, boleh ke kita pergi pada alternatif punya rawatan kan, tradisional ke, macam-macam lah kan. Lepas tu ialah bila ibu tu macam-macam je fikir, Google sana Google sini kan. Lepas tu dan dia kata boleh, tapi kalau boleh biar fokus. Jangan campur dua sekali dalam satu masa, nanti you tak tahu mana satu yang actually membantu. So apa-apa pun of course kena doa lah pada Allah kan. Lepas tu so di situ saya pun dah tak ada option lain. Kita pun rasa macam nak pergi kat mana kan macam ni. Okey tak apa, kita proceed je dengan apa yang doktor dah advise, plan yang doktor dah bagi. Proceed dengan kemoterapi. Doa je banyak-banyak. Redha, sabar tu. InsyaAllah segala kekuatan tu dari dia juga kan. Pelan-pelan kita nampaklah ada improvement tu. Nampak kesan pada setiap kali kemo tu, nampak mula-mula of course dia akan ada side effect lah, macam demam, muntah, benda-benda gitulah. Memang kita akan mula ada rasa down juga. Betul ke rawatan kita pilih ni kan. Lepas tu
Tapi yalah, tabah je lah, sabar. Betul terus istiqomah je lah kan. InsyaAllah lah. Dan sekarang ni alhamdulillah dia punya kemo dan surgery yang kali kedua untuk buang tumor di sebelah di paru-paru tu, sebelah kanan dan kiri tu dah selesai. Alhamdulillah. Harapnya tidak berulang lagi lah. InsyaAllah. Semoga yang terbaik. Kami juga di SPM mendoakan yang terbaik kepada Adik Tasnim dan juga semua mungkin yang berada di bawah Cik Ana. Semoga urusan juga dipermudahkan dan penyakit dapat disembuhkan. Kita tidak tahu segalanya mungkin. Yang penting adalah ketabahan dan juga kesabaran itu. Mungkin itu ada hikmah di sebalik apa yang berlaku itu. Tapi memang betul Cik Ana memang banyak membantu lah. Sikit perkongsian secara ringkas Tuan Haji untuk perkongsian Cik Ana Gold Ribbon Campaign ini. Okey, yang pertamanya Gold Ribbon Campaign ini boleh salah satu cara untuk kita menyokong pesakit kanser kanak-kanak. Jadi boleh dapati ribbon ini di website Cik Ana, cakna.org.my. Dan kemudian yang keduanya ialah kita boleh sokong melalui aktiviti-aktiviti yang kita jalankan. Umpamanya kalau di kawasan kita ada masjid yang buat solat hajat, kita boleh ikut. Kemudian kita akan ada penutup nanti pada 30 September, kita akan ada aktiviti yang dipanggil Cakna Pizza Waganza. Pada tarikh tersebut kita berhasrat untuk menghantar 1,000 keping pizza kepada 1,000 pesakit kanser kanak-kanak seluruh negara. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Tuan Haji. Terima kasih Puan, terima kasih Hafiz kerana bersama kami. Terima kasih Dek. Okey, insya-Allah, alhamdulillah. Terima kasih semuanya kerana bersama kami. Dengan cerita-cerita yang jadi bomba itu tadi. Baik, kita harapkan semoga anda terus bersama dengan kami. Esok ada banyak lagi perkongsian menarik akan dikongsikan. Jadi kami akhiri siaran Selamat Pagi Malaysia di sini. Saya Margaret Gambang dan saya Ismail Adnan. Kita tinggalkan anda dengan lagu Adira Maaf. Maaf sekiranya ada kekhilafan dan juga kesalahan. Segala-galanya adalah daripada kami di sini dan juga yang sempurna adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kerana bersama kami dan teruskan anda di RTM. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Hingga cinta kita semakin menjauh.